Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembentangan daripada ahli kumpulan kami. Diharap video ini dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana sesi kaunseling Islam dijalankan. Tegusan kumpulan ini disediakan kepada Dr. Nur Azlina binti Zakaria. Ahli kumpulan terdiri daripada Nurul Izzati Husna binti Zulkifli, Engku Nur Sabrina binti Engku Muhammad Nazri, Nur Ain Faranini binti Muhammad Asri, dan Awis Al-Qarni Syaharuddin. Tajuk pembentangan untuk ahli kumpulan kami adalah modul perkenalan dan membina hubungan dalam self-esteem atau penghargaan kendiri menggunakan Islamic Cognitive Behavior Therapy atau ICBT. Sedikit pengenalan mengenai kaunseling Islam. Kaunseling Islam ini adalah perkhidmatan kaunseling menggunakan elemen-elemen Islam. Kaunseling Islam juga memberi penekanan kepada akidah, syariat dan akhlak, dan Al-Quran dan hadis menjadi panduan dalam menyelesaikan segala permasalahan klien dalam kaunseling Islam. Objektif utama kaunseling Islam ini adalah yang pertama sekali untuk membantu klien atau kaunselor membangunkan personaliti dan potensi ke arah yang positif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menuju keredaan Allah serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah untuk membantu klien atau individu menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat menerusi konsep pembangunan ke arah insan kamil. Dan yang terakhir adalah mengembalikan klien ke arah peranan sebagai khalifah Allah dengan mengabdikan diri dan beribadat kepadanya. Baiklah, sedikit keterangan mengenai pengenalan iaitu teori Islamic Cognitive Behavior Therapy atau lebih dikenali sebagai ICBT. ICBT ni adalah jenis kaunseling yang menggunakan strategi penyampaian acuan pemikiran Islam kepada klien melalui proses kaunseling. Strategi yang digunakan adalah untuk mengubah corak pemikiran, mengubah perasaan dan juga corak tindakan klien. Ciri-ciri khasnya tersedia acuan pemikiran Islam yang umum yang boleh diterapkan pada mana-mana masalah klien. Manakala untuk teknik pula adalah teknik-teknik yang digunakan berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah yang bersesuaian dengan situasi yang dihadapi. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan self-esteem? Self-esteem ni atau penghargaan kendiri adalah penilaian menyeluruh tentang diri kita sama ada dari sudut positif atau negatif. Ia mempamerkan sejauh mana individu mempercayai bahawa dirinya layak untuk hidup. Self-esteem juga diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai takdir al-dad, merupakan satu konstruk yang dibincangkan dalam ilmu psikologi. Kemudian kita beralih kepada aktiviti 1 iaitu perkenalan dan membina hubungan atau dikenali sebagai ta'aruf. Satu, okey, nama aktiviti adalah Ahlan Wasalan, ayo kita mula. Dan tempoh masa selama 45 minit. Kemudian bahan-bahan yang digunakan adalah adab dan aplikasi agama dalam kaunseling berspektif Islam. Dan kaedah penyampaian adalah perbincangan dan taklimat. Okay, objektif utama untuk aktiviti 1 ni adalah untuk menimbulkan kemesraan, keakraban, saling mempercayai, membina keyakinan dan membentuk suasana selamat serta selesa antara kaunselor dan juga klien. Seterusnya adalah untuk membina persefahaman yang baik, dan yang terakhir adalah menyediakan suasana yang harmoni dan menolong. Okay, seterusnya kita pergi kepada aplikasi agama. Okey, penghargaan diri ni atau self-esteem ni ada disebut dalam Al-Quran melalui kalimah al-dad. Disebut sebanyak 28 kali dalam Al-Quran.
iaitu telah dibuktikan antaranya Al-Dat disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal. Okay, kata kunci bagi memahami penghargaan diri ni ataupun self-esteem ni, menurut Al-Quran dan Al-Hadis menjelaskan Al-Quran ni ialah kalimah Al-Nafs, bukannya Al-Dat. Meskipun self-esteem diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai takdir Al-Dat, seperti yang dibuktikan dalam Al-Quran ni lah surah Al-Anfal. Seterusnya, kita beralih kepada aplikasi agama. Kajian yang lebih teliti telah dilakukan bagi mengkaji makna Al-Dat ini. Setelah dikaji, didapati bahawa makna Al-Dat menepati makna Al-Naf dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Maka, penulis mendefinisikan perhargaan diri atau takdir Al-Dat ini sebagai penilaian, pengiktirafan dan anggaran seseorang terhadap dirinya yang sebenar, iaitu jiwa ataupun Al-Nafs. Penilaian tersebut dibuat secara mendalam berdasarkan nilai-nilai yang wujud dalam diri menurut piawaian Al-Quran dan Al-Hadis. Penerangan mengenai penghargaan diri dari perspektif agama. Penghargaan diri adalah gambaran keseluruhan perasaan seseorang terhadap nilai dirinya sendiri, iaitu Al-Naf, sama ada tinggi ataupun rendah, berdasarkan ukuran-ukuran yang wajar dan munasabah. Menurut prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan Al-Hadis, penilaian terhadap diri sendiri berdasarkan nilai dalam ajaran wahyu ini akan menentukan penerimaan seseorang terhadap dirinya. Dalam situasi yang dipandang rendah, seseorang yang menilai nafsnya menurut perspektif wahyu tidak berhasil harga dirinya rendah kerana dia tahu anggaran nilai nafsnya dalam perspektif agama. Okay, untuk next, kita akan pergi kepada aplikasi konsep Islam dalam sesi role play. Okay, ini adalah perkara yang perlu dilakukan oleh kaunselor sebelum memulakan sesi kaunseling atau dipanggil repo. Pada permulaan sesi ini, kaunselor menyambut klien dengan senyuman dan memberikan salam. Dan kaunselor juga akan bersalaman dan memeluk klien. Ini bagi yang sama jantina. Kalau yang berlainan jantina, maybe tak adalah yang bersalaman dan memeluk ni. Okey, kemudian kaunselor akan menyuruh klien untuk duduk. Dan kedudukan kerusi mestilah dalam keadaan L-shape. Aktiviti dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah bagi memperoleh keberkatan dalam sesi. Kemudian klien akan menyerahkan borang persetujuan termaklum yang sudah ditandatangani dan dipersetujui kepada kaunselor. Seterusnya, kaunselor juga akan menerangkan kepada klien mengenai etika kerahsiaan, dan kaunselor akan menegaskan kepada klien mengenai sesi kaunseling individu yang dijalankan merupakan sesi kaunseling berspektif Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bertujuan untuk membawa klien mendapat keredaan Allah. Sekiranya klien bersetuju, maka sesi kaunseling bolehlah dijalankan. Seterusnya, kita akan beralih kepada aktiviti 2. Okey, nama aktiviti 2 bagi kepala kami adalah kita mula bertaaruf. Tempoh masa diberikan adalah 30 minit. Okey, bahan pula adalah borang maklumat klien. Kaedah penyampaian adalah perbincangan dan suai kenal. Objektif bagi aktiviti 2 ini adalah untuk membina hubungan dan interaksi yang baik antara kaunselor dengan klien. Yang kedua adalah dengan hubungan ini akan melahirkan kepercayaan dalam diri klien, dan terakhir untuk menimbulkan keyakinan dan sokongan kepada klien. Okey, aplikasi konsep dalam sesi role play ini yang untuk aktiviti 2, perkara yang perlu dilakukan oleh kaunselor sebelum memulakan sesi kaunseling. Pertama adalah klien kemudian yang akan menceritakan mengenai latar belakang, iaitu ini adalah proses kepada suai kenal lah dengan antara klien dan juga kaunselor. Kemudian klien akan menceritakan apa yang telah diperoleh daripada aktiviti tersebut, dan kaunselor menegaskan semula kepada klien tentang etika kerahsiaan
setiap aktiviti yang dijalankan dalam sesi kaunseling adalah terjamin selamat. Kemudian kaunselor akan merumuskan kembali aktiviti yang telah dijalankan. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian. Terima kasih.